Seterusnya, ada yang bertanya saya tentang apa orang kata, saman Zuraida hari tu macam mana Is? Diteruskan atau tidak sebenarnya? Okey. Ini kita nak jawab bahawa saman Zuraida Kamarudin sebenarnya diteruskan. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Saya baca dulu dan saya akan ulas apa sebenarnya, mungkin ada yang tak tahu. Zuraida kena saman apa Is kan? Saya tak tahu, kita orang tak tahu pun saman apa Zuraida ni. Baik, kita akan ceritakan. Zuraida menang PRU kerana PKR, bukan sibat peribadi. Saifuddin. Bekas Menteri Industri Peladangan dan Komoditi Zuraida Kamarudin menang kerusi Parlimen pada PRU ke-14 kerana bertanding di bawah tiket PKR bukan kerana kekuatan peribadinya, kata Setiausaha Agung Parti Saifuddin Nasution. Dalam penyataan saksi untuk menyokong saman pembelotan 10 juta PKR terhadap Zuraida di Mahkamah Tinggi, Saifuddin menegaskan bahawa ini terbukti apabila bekas pemimpin itu gagal memenangi kerusi berkenaan pada PRU 15 lalu ketika bertanding di bawah tiket PBM. Saifuddin juga tidak bersetuju dengan dakwaan Zuraida bahawa dia mendapat hak undi ampang pada PRU 2018 kerana kekuatan watak dan kualiti peribadinya. Faktor utama defendant dipilih sebagai ahli parlimen bagi kawasan Ampang adalah disebabkan nama parti dikenali secara meluas oleh rakyat Malaysia, khususnya di Ampang. Jika tidak kerana nama parti, logo dan spanduk, defendant akan kalah pada PRU ke-14. Ini bukan andaian dan telah dibuktikan pada PRU 15 di mana defendant yang bertanding di bawah kesan pilihan raya yang sama, Ampang tetap kalah di bawah tiket yang berbeza. Malah, Zuraida juga telah tewas dan hilang deposit kerana hanya memperoleh 4,589 undi atau 4.3% daripada 104,421 undi yang sah, katanya. Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai oleh bekas Presiden Azmin Ali meninggalkan parti itu pada Februari 2020 untuk menyokong Bersatu, UMNO dan GPS dalam membentuk Perikatan Nasional. Baik. Bagaimana cerita ni boleh berlaku? Bagi yang siapa yang tak tahu, saya ceritakan. Pada PRU ke-14, ini bukan 15 yang baru ni, yang 14. Pada PRU ke-14, apa yang berlaku adalah semua ahli-ahli parti dikehendaki menandatangani satu dokumen sebelum nak menyertai pilihan raya. Ahli parlimen lah, mereka yang nak bertanding parlimen dikehendaki untuk menandatangani satu dokumen, iaitu mereka tidak akan lompat parti, tetapi akan setia kepada logo yang digunakan, brand yang digunakan dalam pilihan raya itu sehinggalah the next pilihan raya. Dan sesiapa yang engkar, maka mereka akan kehilangan, akan disaman 10 juta ringgit. So ini adalah kontrak to use the brand. Okay, so ini kontrak to use logo PKR. Sebab masa tu tak ada lagi undang-undang ataupun akta anti lompat parti ataupun perbincangan lompat parti. Kenapa nak kena sign pada waktu itu? Sebab kita sedar sebenarnya lompat-melompat ni banyak berlaku. Terutama jatuhnya tahun 2009, Perak 2009. Jatuhnya kerana lompat 3 ahli PKR dan 2 ahli DAP kalau tak silap, ataupun 2 DAP, 1 PKR, macam itulah. Tapi ada lompatan yang berlaku menyebabkan kerajaan Perak tumbang pada tahun 2009. Kita dapat saksikan juga berlaku dalam peristiwa lain lompat-lompat dan sebagainya sehingga kerajaan tumbang. Namun begitu mereka tak takut. Mereka lompat, 11 orang itu lompat, termasuk juga Ali Biju, termasuk juga Willy Mongin. Saya tak pasti tindakan itu akan diambil ke atas Willy Mongin dengan Ali Biju juga atau tidak selaku bekas ahli PKR. Kita sejumpa Willy Mongin kat parlimen ni. Tak tanya pula dia masa tu kan. Namun begitu, Azmin macam mana Is? Baik. Yang sini liciknya Azmin. Kat sini liciknya Azmin. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita baru dapat tahu, bukanlah baru, hari tu pun dah tahu dah, bahawa Azmin tidak menandatangani dokumen tersebut. Azmin tak tanda tangan. Azmin is the only person yang tak tanda tangan dokumen itu. Dia kata apa? Takkanlah aku nak khianat, dia kata. Azmin kata, takkanlah aku nak khianat. Baik. Kita nak cerita. Sekarang ini, Azmin dengan Zuraida ni ke mana? Dan baru-baru ni, cerita video kabur tu dah dibangkitkan semula dalam parlimen. Video kabur? Video kabur apa ni Is? Now, Kenapa perkara ini berlaku lah tuan-tuan? Bagi saya itu pun antara salah satu berkemungkinan kenapa enticement untuk nak meruntuhkan kerajaan itu berlaku. Tiba-tiba pada waktu itu timbul video tersebut, tak kabur pun, video tersebut, dan Menteri KDN pada waktu itu, Ketua Polis lah, of course bawah KDN, Muhyiddin Nasir lah, mengatakan bahawa tidak ada, video itu kabur, tidak, NFA lah, no further action boleh diambil ke atas Azmin Ali despite of laporan-laporan polis yang diadakan.
Sekarang ini bila Zuraidah dah melompat, Azmin dah melompat, 11 itu yang dah melompat, mereka masuk ke dalam parti Bersatu, tetapi mereka berpecah juga. Macam Ali Biju sekarang ini dia masih kekal dalam satu kot kalau tak silap saya. Willy Mongin dia dah join GPS. Tetapi dalam GPS tu walaupun dia duduk blok kerajaan tapi asyik bunyi macam pembangkang. Tak apalah, itu cerita dia. Lepas itu Zuraidah kemudian keluar daripada Bersatu, daripada Pakatan Nasional, menyertai PBM, lawan PRU, hilang deposit. Okey, itu background tadi. Bersama dengan apa yang didakwa. Kenapa pendakwaan tersebut berlaku? Kenapa disebut perkara itu oleh Saifuddin Nasution dalam pertuduhan tersebut kan? Dalam apa orang kata kes tadi. Sebab Zuraidah kata bahawa bukan kerana logo. Ini kena faham perjanjian itu bukannya perjanjian lompat parti. Hilang 10 juta. Tak. Sebab itu akan tak valid kerana pada masa itu tak ada akta anti lompat parti ataupun undang-undang berkenaan dengan lompat parti. Anybody can lompat pada masa itu. Tapi dia adalah satu perjanjian menggunakan logo untuk masuk PRU. So perjanjian tu di atas brand. Dia umpama kalau saya duta kepada satu brand, saya ada kontrak 5 tahun. Dia ada kontrak 5 tahun, saya tak boleh bagi brand lain untuk promote brand lain dalam tempoh itu. Saya kena promote brand itu saja. Dan once saya keluar tak promote lagi brand itu, saya dianggap telah breach of contract, maka saya boleh disaman atas jumlah-jumlah tertentu. So sekarang ni bagi saya nampak is a breach of a contract in using a brand name dalam satu tempoh masa tertentu. So kemungkinan untuk dia kalah tu tinggi, ada kemungkinan. Kalau sekiranya dia jatuh terciduk 10 juta, mati dia tuan-tuan. Kalau dia kena bayar PKR 10 juta tu, mati dia. PKR tak hadap 10 juta dah tu. Tetapi saya nak cerita, career politik Zuraidah Kamaruddin as good as mati dah. Terima kasih. As good as mati. Kan? Saya boleh kata dah habis lah. Dia tak boleh pergi ke mana. Sekarang ni pun dia duk menempel pejuang. Dia duk menempel, bukan pejuang, dia duk menempel Tun Mahathir. Dia duk menempel Mahathir sekarang ni. Tak tahulah Mahathir arah mana. Jadi kita cerita isu Mahathir pula. Jadi kalau kita tengok macam mana direction ini dibawa oleh apa orang kata geng ni, mereka ini, kita akan nampak bahawa sebenarnya mereka dah menuju ke arah politik yang dia orang tak tahu pergi ke mana. Melainkan tiba-tiba dia join satu parti dan parti itu setuju untuk nak bawa dia. Azmin Ali pun Bersatu sendiri pun berada dalam keretakan yang amat teruk sekarang ini. Bersatu menghadapi masalah leadership crisis, tuan-tuan. Leadership crisis di dalam Bersatu. Kita tengok sendiri di Parlimen, Presiden sewaktu setiap hari Selasa dia ada sesi bersama dengan Perdana Menteri. Sesi bersama dengan Perdana Menteri untuk bertanya soalan apa-apa saja kepada Perdana Menteri. Presiden parti PAS tak nampak. Presiden parti Bersatu tak nampak. Ketua pembangkang pun tak nampak buat sekian kalinya. Buat kesekian kalinya kita tak nampak mereka. Jadi kalau kita lihat dalam aspek ini, apa orang kata, di leadership crisis di kalangan Perikatan Nasional ni agak dire juga, agak teruk juga. Bukan sekadar sekarang ini desas-desus PAS dan juga Bersatu ni pun duk quarreling, duk bertembung di antara satu sama lain, pembahagian kerusi dan dana. Okey, saya nak cerita dalam PRN ni, tuan-tuan. Cerita dia macam ni. Bersatu nak bertanding kat mana dekat 6 negeri ni? Bersatu nak bertanding kat mana? Sebab majoriti negeri yang mana Bersatu bertanding, majoriti, I would say 95 menjadi 98% kerusi yang mana Bersatu bertanding, juga PAS akan boleh bertanding. Bukan akan, boleh bertanding. Dan PAS duk demand sekarang ini, desas-desus mengatakan kerusi-kerusi menang. Of course di Kelantan dia punya lah, dekat Terengganu dia punya lah, dekat Kedah, dekat Penang, bagaimana pula dekat Selangor dan Negeri Sembilan. Ini kerusi-kerusi yang diorang jangka ada potensi untuk menang. Pertembungan itu akan berlaku di kalangan mereka sendiri. Jadi sebab itu, disebabkan oleh perkara ini, retak itu ada. So, leadership crisis di kalangan kepimpinan dua parti dan di dalam parti Bersatu itu sendiri. Kita sekarang ini ada Hamzah Zainuddin. Sekarang ini ada Muhyiddin Yassin. Dan ada satu kumpulan, iaitu kumpulan Azmin Ali. Kumpulan Azmin Ali. Isu paling besar kepada Bersatu ni apa, tuan-tuan? Akaun mereka dibeku. Dan mereka tak tahu bila akaun tu akan di-unfreeze-kan. Sebab siasatan sedang dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin. Mungkin dalam masa yang terdekat akan unfreeze lah. Mungkin sebelum PRN, mungkin selepas PRN, kita tak tahu. Kerana apa di-freeze-kan lagi ni? Kenapa masih diteruskan? Hari tu UMNO okey je, dalam tempoh I think 6 bulan kot dia unfreeze-kan. If I'm not mistaken. Mungkin lebih, mungkin kurang.
Kerana apa? Kerana ada satu lagi siasatan besar yang saya sebut hari tu yang sekarang ni tak conclude lagi. Apa siasatan tu is? Yang tu kita tak boleh reveal lah kan. Biar SPRM revealkan nanti. Cuma saya kata ada siasatan. Dan siasatan itu dilakukan sekarang ini di dalam parti Bersatu berkenaan dengan individu-individu tertentu yang lagi luas dan besar berbanding dengan apa orang kata Muhyiddin Yassin ni. Kes yang melanda Muhyiddin Yassin.